بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد عظيم فإذا سوادا قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقال آخر فقال أمنهم أنا قال صدق بها عكاشة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa penting hadis yang kita baca pada pagi ini sebagai suatu tambahan atau sebagai suatu input kepada kita bagaimana kepentingan akidah yang sahih menjadi suatu tanda aras seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa akidah yang sahih, tanpa akidah yang betul, tanpa akidah yang mantap, maka tidak ada peluang bagi seorang manusia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menyebut sanadnya sehingga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita menyebut nama Abdullah bin Abbas dengan perkataan radhiyallahu anhuma kerana Abdullah ini merupakan seorang sahabat dan bapaknya Abbas juga adalah merupakan seorang sahabat. Bahkan Abbas merupakan bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Kata Nabi, aku telah diperlihatkan kepadaku tentang keadaan umat pada hari kiamat. Nabi kata, aku telah melihat keadaan umat pada hari kiamat. Faja'ala an-nabiyya wan-nabiyyani yamurruna ma'ahum rahd. Aku melihat bagaimana seorang nabi bersamanya sekelompok orang dan seorang nabi bersamanya sekelompok orang. Maknanya tuan-tuan sekalian, setiap nabi-nabi ini akan bersama dengan pengikut mereka di akhirat kelak. Setiap manusia akan bersama dengan nabi yang dia imani, yang dia turut apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan maka bilangan nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup ramai. Sebelum nabi yang merupakan nabi yang terakhir, sebelum nabi ini bilangan nabi-nabi yang cukup ramai. Setengah ulama menyatakan sehingga mencecah bilangan 3,000 orang. Bilangan nabi-nabi. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Kata Allah, ada rasul yang kami ceritakan kepada kamu ceritanya di dalam Al-Quran, dan ada rasul yang tidak kami ceritakan ceritanya di dalam Al-Quran. Ada yang kita tahu namanya di dalam Al-Quran dan ada yang kita tidak tahu. Tuan-tuan, bilangan rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup ramai. Nabi menyebut bahawa apabila tibanya hari kiamat, seorang nabi itu akan dibangkitkan dengan pengikut mereka masing-masing. Maka kata Nabi, ada bersama dengan seorang nabi ini makhluk maut. Ada nabi yang bersama dengannya ini ramai pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada juga nabi yang langsung tidak ada pengikut. Langsung tak ada pengikut. Nabi kata
nak sorang yang menyahut seruan dakwahnya, dibangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan berseorangan, langsung tidak ada pengikut. Dan ngeping hati kita, tapi sorang untuk isi orang. Dan tak ada sorang untuk isi orang. Habis nak komiti 500 ribu ya. Kau tak ada. Contohlah pemuda-pemuda behel. Nabi, ada Nabi langsung tak ada pengikut. Nabi sibuk ada Nabi sore ada pengikut. Ada Nabi 2 hari ada pengikut. Ada Nabi langsung tak ada pengikut. Menunjukkan bahawa menjadi suatu lumrah di dalam perjuangan ini. Kadang-kadang bila kita berdakwah, berjuang, kita tidak berjaya. Biasa. Dan kejayaan di dalam dakwah ini tidak diukur dengan kemenangan kita atas dunia, tidak. Allah Ta'ala tidak tanya ni benar atau tidak ada. Tapi ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu usaha atau tidak usaha. Buat kita atau doa kita, ini ditanya oleh Allah Ta'ala. Soal menang, soal kalah, Allah Ta'ala boleh buat menang kalah di sekali round. Tuhan boleh buat sekali round habis menang kalah. Tuhan boleh hapuskan penentang kepada Islam dalam masa sekejap. Allah Ta'ala boleh lingkupkan habis musuh-musuh Islam. Tapi kenapa Allah Ta'ala uji pejuang-pejuang Islam? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Supaya Allah Ta'ala boleh buktikan siapa orang yang benar-benar beriman, dan Allah Ta'ala boleh lantik di antara kamu siapa yang akan mati syahid. Dan Allah Ta'ala nak buktikan siapa benar-benar beriman. Kalau nak kira Allah Ta'ala nak bagi kebenaran, boleh dia nak bagi kebenaran. Tapi didatangkan ujian, diberi kepayahan di dalam dakwah, diberi ujian di dalam melaksanakan agenda perjuangan. Untuk apa? Kerana apabila manusia berusaha, di atas usaha itulah dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalnya soal surah kepada Allah. Kadang-kadang meleleh-leleh dah. Kepoh lebih, tak ada masalah. Kepoh lebih nyambil ke orang yang saya bersih ulang. Adik-adik kita bagi dia beri, kita tahu. Bila dia kena dan kita tahu mana, boleh tak? Boleh ke apa? Boleh. Ni ayat tegaskan macam mana situasi dalam dakwah. Sebab sahabat Nabi ada yang dibunuh kerana Islam. Ammar bin Yasir sehingga melafazkan keluar daripada Islam. Sahabat Nabi Ammar bin Yasir disesat macam mana? Diceritakan di dalam sejarah Ammar bin Yasir dipanggang di atas pemanggang dagu unta. Tempat manggang dagu unta dia manggang Ammar bin Yasir. Dipaksa keluar daripada Islam sehingga Ammar bin Yasir melafazkan keluar daripada Islam dalam keadaan hatinya kekal dengan Islam. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni qad halaktu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku telah celaka, wahai Rasulullah, celaka macam mana kata Nabi? Aku tak keluar dari Islam sebab tak ada orang proses. Nabi terdiam mendengar kata-kata Allah. Tidak ada balasan kepada orang yang murtad melainkan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala waktu ayat melepaskan Ammar bin Yasir. Illa man mukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang keluar daripada Islam selepas dia Islam akan dibalas dengan sesaannya teguh di dunia dan di akhirat, kecuali orang yang keluar kerana terpaksa. Dalam keadaan hatinya kekal dengan Islam, hatinya duduk dengan Islam lagi, keluar dengan terpaksa lagu mana? Dalam keadaan nak menyelamatkan nyawa, berdepan dengan nyawa. Bukannya dalam keadaan keluar daripada Islam dalam kena berdepan dengan ujian ujian hanya sekadar tak melibatkan diri kita, melibatkan nyawa. Kita kata macam mana diseksa sahabat sama melibatkan nyawa. Lagi adalah 2 minggu lepas semua dalam syariah mari jumpa dengan ketua di Kuala Lumpur. Dia mari ikuti Syekh Khalid Al-Hindawi. Dia bagi satu siti, sekeping siti pada ketua siti ini. Dia kata siti ini siti penindasan tentera syariah kepada rakyat syariah yang bangkit pada demokrasi. Awal saya sini kita tak dalam siti ini dia tanya macam mana tentera syariah menangani demonstrasi rakyat
masjid. Dia heret pemberontak, demonstrasi, demonstrator, dia heret. Dia letakkan muncul senapang kanan, palak, dan dipaksa supaya sebut la ilaha illa asad, tidak ada Tuhan melainkan asad. Siapa yang rakam? Tentera yang rakam. Tentera yang rakam. Orang agamanya tentera. Yang selamat, yang faham. Pertama kami, kawan ini tak sebut la ilaha illa asad. Dia kata kul la ilaha illa asad. Kata tidak ada Tuhan melainkan asad. Kata tidak. Dia tidak akan sebut la ilaha illa asad. Akhirnya kerana tak tahan sana ni, dia selesai, dia sayang, dah habis. Sehingga kawan ini terpaksa mengatakan la ilaha illa asad. Bila dia sebut la ilaha illa asad, dia berdiri sudah mati. Maka yang paling manusia hak buat kerja dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh kafir sekali. Dan dah ada usaha sampai lagi sudah kufur syahadat. Orang yang berlaku perbuatan ini juga kufur syahadat. Dan ini apa yang berlaku di syariat. Kita kata macam mana sahabat Nabi kena seksa sampai lepaskan kufur. Lagi berlaku. Tempat kita ni, tak sudut guna alasan kita. Tuan malam tak nampak, ngundi pun nampak dukuh lain. Bebel kan. Tak puang ni hati rasa nak lagi tak mamak orang lain. Hati nak kau boleh lagi mamak ada hati tak tapi hati kau boleh lagi. Ada juga orang lagi tu kawan. Wan yang nampak tak kenal pada malam pada belajar apa tak ada. Bebel tak tukar demo bekas sahur. Kerja apa dia? Kerja jual air film. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala. Maaf orang jual air film juga. Baik, Nabi sebut di dalam hadis ini macam mana situasi Nabi-Nabi bersama dengan pengikut mereka di akhirat kelak. Ada Nabi yang langsung tidak ada pengikut. Ada Nabi yang saja saja pengikut. Selama mana dia berdakwah, saja saja pengikut. Sehingga kata Nabi, hatta rufi'ali sawadun azimun, sehingga diperlihatkan kepada aku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Fazanantu annahu Faqultu ma haza ummati hazi. Nabi kata bila dia tengok gambar kelompok manusia, Nabi kata gambar ni umat juga. Dan Nabi tengok gambar, Nabi kata ini gambar umat juga. Kata malaikat tidak, bal haza Musa. Gambar ni umat Nabi Musa. Dan Nabi tengok ni, okey, hari dua orang, hari dua tiga orang. Dan maka Nabi tengok gambar, Nabi kata agama ni umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ya agama. Lalu dikatakan kepada Nabi unzur ilal ufuq. Lalu disebut pada Nabi tengoklah kamu kepada sudut yang lain. Dia tengok sudut yang lain lebih ramai daripada agama tadi. Nah, ayatnya di antara umat yang paling ramai di akhirat kelak ialah umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ramai umat Nabi Musa. Kerana di waktu Nabi Musa diputuskan kepada Bani Israel, jumlah mereka ratusan ribu. Yang kesemuanya beriman dengan Nabi Musa, walaupun sebahagiannya degil buat macam-macam kerana. Tapi anak pilihan secara umumnya Bani Israel beriman dengan Nabi Musa. Lalu kita sambut, kita duduk dalam bulan Muharram. Kita sambut peristiwa hijrah. Hijrah ini tidak berlaku bulan Muharram. Hijrah ini berlaku bulan Safar. Nabi keluar daripada Mekah bulan Safar masuk Madinah bulan Rabiul Awwal. Coba disambut pada bulan Muharram. Kenapa? Kerana memperingati peristiwa hijrah sebagai peristiwa yang menjadi tahun pertama dalam kalender hijrah. Peristiwa itu dianggap sebagai tahun yang pertama. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram yang disebut di dalam hadis ialah peristiwa Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Ketika mana Nabi masuk ke dalam kota Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Kata Nabi, ma hadzal ladzi tasumun? Apakah hari yang kamu sedang puasa pada hari ini? Bani Israel menyatakan, hadza yaumun salih, ini merupakan hari yang baik. Yaumun najjallahu fihi Musa min Fir'aun wa junudi. Hari ini hari di mana Musa diselamatkan oleh
Maka kami puasa kata Bani Israel. Nabi kata, nahnu ahaqqu Musa minkum, kami lebih layak untuk puasa. Sebab itu kita puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Nak berbahaya kau kedai kopi juga. Tidak orang pahal kan. 10 Muharram kedai kopi nampak coklat piu atas kepala. Apakah piu kita buat tok kali tu? Kita puasa 10 Muharram untuk nak meraihkan kemenangan Nabi Musa. Nabi Musa lari daripada Fir'aun sampai di tengah laut, sampai di tepi laut, tepi laut, belakang di Musa, belakang di Fir'aun. Falamma tara al-jam'an qala Musa inna lamudrakun. Qala ya Musa inna lamudrakun. Bila bertemu di antara dua buah, berkatalah Bani Israel, wahai Musa, kita telah dikepung oleh Fir'aun. Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Musa sampai tepi laut, nak lari tak boleh, belakang Fir'aun, tepi laut. Berkatalah Bani Israel, wahai Musa, inna lamudrakun, kita telah dikepung oleh Fir'aun. Berkata Musa, qala la takhaf inna ma'iya rabbi sayahdin. Berkata Musa, wahai Bani Israel, jangan takut, jangan bimbang, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Tepi laut, belakang di Fir'aun mengambil ke mana? Tapi keyakinan dari Musa kepada Allah Ta'ala. Sifat seorang pemimpin. Pemimpin mana pemimpin? Dia setuju takut ke? Lama dia Tuhan sudah hijau. Dah lah orang yang sudah hijau, dia sudah hijau juga. Mau puncak tu. Doktor pula kata. Cerita seorang pesakit nak kena bedah. Nak kena bedah. Doktor nak bedah dia mana? Dia tak. Bakso awak tangan satu saya doktor, saya pertama kali kena bedah. Saya bimbel, saya pertama kali kena bedah. Doktor ni kata, awak jangan bimbel, tak masalah. Saya tak bimbel, saya pertama kali kena bedah. Saya pertama kali kena bedah. Oh, tak boleh kau. Seorang doktor ini kena bagi semangat pada kau. Pemimpin lah begitu juga. Dalam rakyat kita bertemu dengan keadaan yang mencemaskan. Dia kena tunjuk sikap, memberikan ketenangan kepada rakyat dan pengikut. Nabi Musa kata, jangan bimbang. Qala la takhaf inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan kamu ni bimbang, kerana Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar ini merupakan mukjizat yang agung. Nabi Musa diperintahkan angkat tongkat dia, gantung di laut, laut itu belah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa untuk lari ke sebelah sana. Peristiwa ini berlaku di dalam bulan Muharram, dan kelebihan Nabi Musa dan umatnya ini ialah kerana bilangan mereka yang amat. Nabi Musa bertemu dengan berbagai ujian daripada Fir'aun dan ujian daripada baginya, daripada kaumnya sendiri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran, diceritakan kisah Bani Israel cukup panjang lebar. Dalam Quran tuan-tuan balik surah Al-Baqarah, start daripada 40 ayat. Ayat ke-40 lebih kurang tu cerita tentang Bani Israel daripada awal juzuk pertama sehingga akhir juzuk, sehingga awal juzuk yang ketiga akhir surah Al-Baqarah. Dalam cerita Bani Israel, Allah telah sebut tentang cerita Bani Israel. Mereka terhamba kepada Allah, mereka ambil anak lembu sebagai Tuhan mereka. Inilah kisah Bani Israel. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa ini, Nabi kata aku tengok umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, lalu Nabi kata qultu ya. Nabi menyambung ceritanya, fa iza sawarun yamla'ul ufuq. Tiba-tiba aku tengok macam mana aku melihat fa iza sawarun yamla'ul ufuq. Bila diperintahkan kepada aku melihat kepada sudut yang lain, aku melihat suatu kelompok manusia yang jauh lebih ganas daripada kelompok tadi. Lalu dikatakan itulah dia umatmu wahai Musa, wahai Muhammad. Nabi kata umatku adalah esok ni fi afaqis sama. Aku melihat seolah memenuhi ruang di bawah ruang langit. Maknanya kalau tak ada ruang, kita dia tengok di sejauh saudara masa memandang. Ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dalam gambar-gambar ini kata Nabi, wa minhum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kata Nabi, daripada agama umatku ini ada 70 orang masuk syurga, 70,000
orang masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata dalam agama umat aku ini, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Daripada agama umat aku ini 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Siapa dia 70,000 orang? Nabi tak sebut siapa dia. Padahal kemudian Nabi masuk dalam rumah dia. Lepas Nabi kata 70,000 orang yang masuk dalam. Bila Nabi masuk dalam rumah, dan lalu dikatakan kepada sahabat-sahabat ni, sahabat pakai duk kecek kan. Tu Nabi goyak tak habis, dia pakai duk kecek buat spekulasi. Buat spekulasi, buat cerita belakang. Siapa dia 70,000 orang ni? Maka dikatakan kepada mereka 70,000 orang ini, nahnu allazi amanna billah wattaba'na rasulahu fa nahnu hum. Kata sahabat ni, kita lah orang yang masuk 70,000 orang. 70,000 orang begitu. Sebab apa? Sebab kita lah orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pula orang yang berkata 70,000 orang tidak. Mereka berkata 70,000 orang ini bila hum auladuna allazina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. 70,000 orang ini anak-anak kita, zuriat kita yang tak pernah sebab gala. Kita ni pernah sebab gala. Sahabat kata 70,000 orang ini bukan kita. Anak-anak kita lahir dalam keadaan dia Islam, memeluk agama Islam. Mereka ni Islam dari lahir. Kita pula tunduk pada berhala dalam itu, lalu kita tidak termasuk 70,000 orang. Maka bila dia keluar, boyong keluar, Nabi keluar. Fa iza balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa kharaja Nabi keluar. Kata Nabi faqala, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab ini, mereka ni kena ada 4 ciri kata Nabi. Ada 4 ciri kata Nabi. Dan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab ini kena ada 4 ciri. Apa dia? Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Orang yang masuk syurga tanpa hisab ini, yang pertama humul ladzina la yastarqun, iaitu yang pertama orang ini tidak menjampi, tidak guna amalan jampi, menggunakan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kena ingat. Nak masuk syurga tanpa hisab, yang pertama tidak boleh menggunakan amalan permohonan jampi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang nak bomo sikit galaksi selalu buat kita. Sebab coklat dah hafal kadang. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menemui perkara yang dilarang oleh Allah taala. Ini pentingnya akidah. Lari kadang-kadang setengah orang akidah ni kita sekarang. Orang tak penting mana. Dia tak berasa pentingnya barang-barang lagu ni. Dia dah tengok dalam YouTube dan yang 2 minggu lepas, gagal dalam internet, sembang duduk. Tak tahu siapa yang jumpa. Dia tanya dalam internet, dalam YouTube ni, tadi dia sembang duduk, lagi-lagi duduk lah. Pelakunya Melayu, Islam, pakai pion dan sebagainya. Dia kata kalau buat hudud tak jadi apa juga, dia kata lagi tu. Kalau buat hudud tak jadi apa juga, lagi tu. Lepas tu kalau dia kata Kelantan merupakan pengekspor perempuan-perempuan, kita jadi pelakon di Kuala Lumpur, kita di pusat hiburan Kuala Lumpur, ialah merupakan orang yang mari daripada Kelantan. Gak dia kata Kelantan. Tak tahu siapa dia buat, tapi bila kita tengok orang hidup buat ni, alamat emailnya ialah alamat email yang sama. Orang yang menyelenggarakan laman web Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Dia kata tak ada kaitan, tapi alamat sama. Alamat sama menunjukkan bahawa video yang disebarkan dalam internet yang menghina wujud ini ada kaitan dengan UMNO. Ada kaitan dengan UMNO. Sebab orang yang buat ni alamat emailnya sama dengan orang yang buat laman web Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Tuan dan Allah tak apa nak goyak mau orang sebut belakang sahabat. Dia kata hudud ni macam-macam. Kalau hudud ni puas pun lagi tu, hudud ni mainan politik. Kita kata hudud ni kita sama, dia tahu apa. Hari hudud kita sama, dia tahu. Cuma lari sahabat anak kekek. Sahabat anak kekek. Kita dicabar supaya laksanakan hudud. Oh, dia boleh sahabat.
ya. Dan di peringkat panglima, dia ada di peringkat pusat. Dia ada satu akta yang namanya Akta Mahkamah Syariah 1965. Akta Mahkamah Syariah 1965 ini menghakkan kuasa Mahkamah Syariah di peringkat negeri hanya setakat 3 tahun penjara, 5,000 ringgit denda dan naik kali sepadan. Akta Mahkamah Syariah 1965. Hari ada dalam seksi yang kedua dinyatakan kuasa Mahkamah Syariah peringkat negeri ini hanya setakat 3 tahun penjara, 5,000 ringgit denda dan naik kali sepadan. Katalah kita kata nak laksanakan hakim di Kelantan, dia jatuhkan hukuman katanya. Kawan ini curi sebagai contoh. Curi motosikal, orang mengajar, yang lainnya bagaimana curi motosikal. Kenapa katanya? Bila katanya jatuh hukuman katanya, dia mengadu di mahkamah Raiban Maluku. Kena gugur dan sebab apa? Sebab keputusan di peringkat negeri bertentangan dengan Akta Mahkamah Syariah 1965. Mak boleh kau buat juga kena bubuh Akta Mahkamah Syariah 1965. Nak boleh bubuh hari kena dapat persetujuan ahli parlimen. Nak boleh ke ahli parlimen setuju, kena muat di ini biar dia tidak asal bukan anu ya. InsyaAllah kau-kaunya kita minta dikata kita buat. Pernah dulu lama tapi nak buat. Awak kalau buat pun bertentangan dengan Akta Mahkamah Syariah 1965. Sudah kadang-kadang semua mencari. Sudah masih lagi ada di pejabat dihantar kepada Menteri Besar pada tahun 1994 yang pertikaikan keadilan hudud. Yang pertikaikan keadilan hudud. Dia kata kalau buat hudud ni nanyalah seorang wanita diperkosa, dia mari jumpa tu hakim dan hakim kita tanya ada saksi ke tak ada saksi. Bila tak ada saksi, maka wanita ni akan dihukum rejam. Orang yang merokok tak. Jahil okey. Sedangkan di dalam hukum Islam dan kalau seorang itu tidak boleh dibuktikan memperkosa dengan bilangan saksi 4 orang, tapi boleh dibuktikan dengan bukti-bukti yang lain yang kita namakan sebagai qarinah. Sama ada dengan DNA ke, sama ada dengan kesan-kesan lain ke, sama ada dengan bukti-bukti yang lain ke, atau sama ada dengan saksi yang tidak cukup bilangannya, tetap boleh dihukum takzir. Hakim boleh jatuh hukuman takzir sebagaimana hukuman pada hari ini. Boleh hukum juga, tapi dia kata ada surat terlepas. Inilah dia hukum Pak Zalim. Ini pasal 33. Pasal 33 ni, Pak Jom buat suratnya ada lagi. Ada duit itu boleh-boleh lagi. Duk perlu bagi buat pimpin dia, pimpin bank dunia. Ada kata kau yang punya pimpin dunia, awak punya segala bukti dengan bank dunia. Pinjam duit daripada bank dunia tahun 1999. Masa itu dia ada jadi Menteri Keuangan. Inilah ini Melayu berdoa lagu ini. Mempertikan keadaan hudud. Tuan-tuan sekalian, dalam Islam kita tak semaya kata, kita tak semaya terjatuh kafir, tapi dosa besar. Tak semaya terjatuh kafir, tapi dosa besar. Tapi mempertikaikan hukum semaya terjatuh kafir. Bahawa tak semaya, saja malah dosa besar. Bahawa tak semaya wajib kafir. Dan tak selalu Allah nak menentang hudud. Tapi bila-bila tu kata bahawa hudud ini tak sesuai, kalau buat kalau teruk, tak adil. Nak kata dengan mana? Ni mana tu berita putih? Ulama-ulama muda, ni dikenakan dalam isu akidah. Ni isu akidah. Sebab itu sedih kita bila ada orang pertikaikan masalah hudud, orang pertikaikan masalah akidah. Dan orang yang kuat ni, orang Melayu, orang Islam, mana dia punya perasaan ni, bapa tu punya perasaan. Orang yang turun tengok 5 minit mau ketemu orang. Dan budak ni waktu turun tengok naik tengok dia sebentar dah, bagi orang lain lagi. 5 minit, kita kok habis, samseng nak ketemu dah benar. Allah Akbar. Ni dalam hina hudud, hina hukuman Allah Ta'ala. Duduk mana ulama-ulama duduk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu jelas akulah. Kalau kita nak lock demon ni untuk menjaga Islam, yang Islam tidak akan terjadi. Kau pun ada. Kau pun ada. Amun baca kita sekalian. Lagu mana negara kita dijaga? Bagaimana ini rasuah? Kau tu. Raih ini rasuah. Kau ni badan
suatu laporan kajian dipanggil Corruption Perception Index. Indeks persepsi rasuah 2011 2010. Indeks persepsi rasuah ni dia kaji kadar rasuah setiap negara. Kalau naik kau dia susun ikut ranking dia. Ikut ranking dia susun. Malaysia kita sekarang tahun 2003 kita duduk di tangga 37. 37. Dua tangga 37. Kok biasa oleh sekali nombor 1, 2, 3, 4. Kita duduk tangga 37 ikut kajian international, Transparency International. Tahun 2005 jatuh lagi ke tangga 39. Tahun 37 itu kalau naik perkenaan Islam Hadari. Belah Islam Hadari 2005 ke tangga 39. Apa lagi dengan tahun 2007 turun ke tangga 43. Turun lagi. Tahun 2010 tahun lepas. Masa Datuk Seri Najib Razak jadi Perdana Menteri, turun lagi ke tangga 50 ni. Dan kita terkena RG, Boku Goni. Baru ini 2 minggu lepas Transparency International buat laporan Malaysia jatuh lagi ke tangga 60. Keadaannya terburuk sepanjang sebelum. Rasuah paling buruk di Malaysia sepanjang 10 tahun. Apa klaimnya? Lembu boleh duduk dalam kondominium. Kita dengar lembu duduk kondominium di Kuala Lumpur je. Kondominium ni mari dulu waktu lebih pulau datang kondominium di Singapura lembu boleh duduk. Belah. Ni Singapura ni sahabat kita patut mensiasat. Sahabat kita seorang patut. Dimasuk order dia dapati menerima pemasukan dalam deposit dalam akaun peribadi bernilai RM100,000. Dia kata orang dermanya pula ke dia untuk program amal dibaca. Tak sedap dulu. Jadi kesalahan. Nak cerita keadaan Malaysia, kita pakai bantu kita. Dengan Singapura kita kan. Ambil data ni. Singapura duduk tangga ke-5. Kita tangga 60. Dengan Israel kita kan. Israel tangga 30. Dengan Brunei tangga 44 pun kita kan. Dengan Arab Saudi tangga 27 pun kita kan. Dengan Bahrain bukan setakat kita kalah bola rasuah pun kita kan. Kalau bola mana boleh kita main risau kita jumpa malam ni. Dia main risau tak ini apa kita yang putih pokok putih. Kalau boleh malam bola ni patut tu bola kapak lalu. Tak boleh tengok bola kita tapi goreng patut tetap. Wang bola tengok gunung satu komen. Sama tahu. Kau mana? Kabar-kabar kalau juga 32. Tak bola kalau. Tinggal masuk kalau kita juga. Tapi lepas tu nak agak apa lagi? Nak agak apa lagi? Rasuah pun kita duduk tidak. Islam pun tidak dihormati. Mana lagi bukti? Melayu pun. Melayu bangsa tabela Melayu. Orang Melayu. Buktinya kita juga. 95% rakyat orang lain. Royalty kita dinafikan. Dulu dikatakan bahawa royalty dinafikan sebab Akta Petroleum 1974 perlu dibaca bersama dengan Ordinan Darurat 1969. Ordinan Darurat 1969 ini menghadkan kuasa kerajaan sekitar 3 batu nautika. Padahal ordinan kita ada kaitan dengan petroleum pun, tapi dia kata tak boleh lagi royalty minyak sebab Akta Petroleum perlu dibaca dengan Ordinan Darurat. Dua dalam sekitar sebulan lepas Perdana Menteri bentang dengan Parlimen Ordinan Darurat 69 ditarik balik. Bila Ordinan Darurat tarik balik, tak sebab gagal dari royalty. Tapi dia ni tak boleh dikoreksi. Berapa bilion dah? Kita anggarkan lebih dari 7 bilion dah hotel dengan sana. 7 bilion. Bajet kita, tahunnya kita sekitar 400 juta dah kita belanja. Untuk gurunya ada sikit. Belanja cara sikit berhemat. Tidak pasir. Tidak buat projek-projek yang membasir. Bila-bila itu pun kita boleh buat projek pembangunan. Bila-bila kita pasir mah. Getok meredaksi dan mendasar tetapi 29 juta kita boleh siap. Kita boleh siap dalam masa ditetapkan 5 tahun kita siap. Tahun 2006 sama tahun 2011 boleh siap. Masa nak start buat 2006 orang ambil kata tak kaya siap ni kajian kata. Siap boleh.
Ada pun aku buat kerajaan pusat buat implementasi supaya dapat saya terus saya betul. Lalu kena nampak ada pun tiga orang buat kan. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala. Bila duit kita tidak ada. Bila duit tidak bakal ada duit, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata bahawa dalam bab hubah ini orang yang masuk syurga tanpa hisab wala yastaqul, orang yang tidak pernah bergantung kepada perubatan yang menyalahi syariat. Tidak dibohong dengan kain kuning, tidak dibohong dengan macam-macam jenis khurafat dan sebagainya. Oh kita mari cuba dia minggu depan mari pula. Lepas tu nak bayar berapa? Dia kata banyak 77 sen. Bawa kita sekali 1 sen 77 sen. Bersama dengan cek 2,000. 77 sen tu hak dia jinam apa? Hak 2,000 tu dia apa? Baik. Yang berikutnya ciri yang kedua. Kita kata kita ni amal ustaz, tak rajin buat cara haram. Tak rajin tujuh potong cara haram rajin. Maka yang kedua syarat nak masuk syurga tanpa hisab kata Nabi, wala yaktawun, kami Nabi. Wala yaktawun, yaktawun ialah contoh besi ke lepak palu. Dia kami Nabi ni bila lupa ni, dia tak sui lupa rasanya ambil besi, dia contoh benang besi. Benda tu mubarak pada tubuh, tapi tidak rasa sakit tidak terasa. Mubarak kepada tubuh. Maka Nabi kata syarat orang yang masuk syurga tak terhisab ini wala yaktawun, tidak ambil besi panah pada tubuh. Zaman Nabi kan dia besi panah, dia panasi, lepas tu bila dia tutup dia ambil besi panah, dia tutup. Mudarat tapi tidak rasa sakit. Kalau tak terasa sakitnya dia buat lagu. Tidak boleh bila beristirahat, tidak dibenarkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga masuk ke dalam hisab wala yatayyarun. Wala yatayyarun artinya tidak bergantung nasib kepada gugur yang terbang di langit. Tayyar asal kataan tayrun. Tayrun maknanya gugur. Tayrun artinya gugur. Wala yatayyarun tidak bergantung nasib pada gugur yang terbang di langit. Orang Arab jahiliyah bila nak keluar dari rumah dia tengok gugur terbelah. Cara dia tengok. Kalau gugur dia di kanan, maknanya dia boleh pergi langkah kanan langkah betul. Tapi kalau gugur terbalik kiri, dia percaya bahawa dia kena masuk sebelah dalam rumah, tak boleh rupik sampai esok. Sebab gugur terbalik kiri. Esok tu dia pula tengok gugur. Ini namanya tak payah bergantung nasib kepada gugur yang terbang di langit, dilarang di dalam Islam. Kita ni berdasarkan tak gantung nasib gugur terbalik langit, gantung nasib pada tarikh. Tarikh ni tarikh gugur, tarikh molek. Gantung nasib pada bewok contoh. Kalau nak kahwinnya kuliah ni, bewok ni tak sah. Nak kahwin dia mana? Pasal bewok ni tak sama. Dekat rumah dia, tak perlu sama dia. Tidak ada kaitan antara bewok nikah, antara tarik yang cantik ini dengan untung tua seorang itu. Untung tua seorang itu tidak bergantung kepada benda-benda ini. Seperti juga kadang-kadang nama contohnya. Senaik nama-nama yang tidak baik. Nabi tukar nama tidak baik. Abdul Khairi sebagai contoh. Sahabat Nabi ada seorang nama Abdul Khairi. Hamba kepada kuda. Dia masuk Islam, Nabi tukar namanya Abdul Khairi. Hamba kepada kebaikan. Nabi tukar nama. Selain nama-nama yang membawa makna yang tidak baik, maka tidak ada nama-nama sial di dalam Islam. Tak ada nama sial dalam Islam. Bapa tukar nama comel. Nama comel. Bapa tukar, orang tak sekung dengan nama ni. Tak sekung dengan nama ni, kata sekali kena ingat molek, kena berjelas molek dari sudut akidah. Kena berjelas molek dari sudut akidah. Sebab asasnya sial menyial ini tidak ada di dalam Islam. Wala yatayyarun, bergantung nasib pada tubuh yang terbang di langit ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bergantung nasib pada benda-benda tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang kita ni kadang-kadang dia tak rumah. Tahun ni, tahun depan 2012 ni, tahun apa dia? Kena cat rumah lagu ni. Tahun ni kena cat rumah lagu ni. Cat rumah ni juga tidak ada di dalam Islam. Dan begitulah juga dengan amalan-amalan yang
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita ni, kita kata kita ni ustaz, tak latih kata nasib pada guru tu belang, tak latih siang ajar dari itu. Siang ajar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gapo-gapo kuat tak? Baik, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, bergantung harap hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kita nak teruskan. Kadang-kadang orang kita dia rasa bahawa bila dia tak sokong benar-benar ni menyebabkan dia kena buat. Dalam akidah kita benar, kullu yusibana illa ma kataballah lana wa maulana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami ini, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tulis insya-Allah dan kalau dia lebih lagi tak ada orang boleh buat. Allahumma la mani lima aqaita wa la muqti lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada orang yang boleh bagi apa yang kamu larang dan tidak ada orang yang boleh larang apa yang kamu akan bagi. Kurnian ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara yang boleh diteruskan. Yang pertama tadi enggak boleh. Yang pertama tadi tidak berubah cara haram. Yang kedua tadi tidak meletakkan besi yang panas di luka. Maksudnya tidak mudaratkan tubuh untuk berubah. Yang ketiga, tidak bergantung nasib pada benda-benda yang tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Cukup sifat ini dari seseorang itu insya-Allah masuk syurga tanpa dihisab oleh Allah Taala. Lalu bila Nabi sebut betul pakat tenang dan bangun seorang sahabat. Kata sahabat ini faqala Ukasyah bin Mihsan. Berkatalah seorang sahabat Ukasyah bin Mihsan. Kata dia, "Aminhum anta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, adakah aku termasuk di kalangan mereka itu ya Rasulullah? Nabi tanya Ukasyah, Nabi kata, "Anta minhum." Wahai Ukasyah, kamu termasuk dalam 70,000 orang. Suka ya. Dia mau dia ikut lagu suka. Nabi kata kamu termasuk. Nabi tanya Ukasyah, kamu termasuk. Bila Ukasyah bangun, Nabi lawak lagu pakat kamu hati orang. Oleh pakat kamu lagu. Mereka tanya, "Ud'ullah halana ya Rasulullah, wa Rasulullah." Doa pada kami ada. Aminhum ana ya Rasulullah, wa Rasulullah. Adakah kami termasuk di kalangan mereka itu ya Rasulullah? Nabi kata sabaqakum biha Ukasyah dari tiket nombor 1 orang lain pun pakat berbuka. Gitulah maksudnya. Sabaqakum biha Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Ukasyah berduduk dekat. Dan maknanya Ukasyah sebagai aku boleh jamin. Orang lain tak boleh jamin. Artinya sudah sekarang 70,000 orang tolak Ukasyah tinggal lagi 69,999 seat lagi ada. Boleh edah kita orang. Tak boleh edah tiket ni flight pertama, flight 2 tak boleh. Kalau bisa sikit-sikit pun tak apa, rasa syukur juga insya-Allah. Ukasyah ni bukan mudah-mudah. Jangan pula kita skor untung dia mampu satu juta. Nabi jamin dia syukur ni bukan mudah-mudah. Selepas kewafatan Nabi, dia menyaksikan semua perangan pada zaman Nabi. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, semua dia masuk Badar. Sehinggalah dia mati syahid pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pulang menentang orang pemberontak. Maknanya mati syahid dah benarnya. Padahal Nabi kata dia termasuk di kalangan 70,000 orang. Jadi tuan-tuan sekarang pada pagi ini yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah agar insya-Allah kita diberikan kejayaan oleh Allah Taala di dunia dan di akhirat. Terus dalam istiqamah di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al warisana wa ta'ala 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا
اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ولنا دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تكبير.